Datuk Pengerusi, saya pergi kepada dua isu yang saya rasa besar dan perlu disebut straight. Butiran 020300, butiran 020400, butiran 020500, kawalan penyakit, pendidikan kesihatan dan pemakanan. Saya rasa ini penting kerana dalam bajet yang diluluskan bahawa ini kita hampir tidak ada langsung pencegahan. Jadi adalah peranan kawalan penyakit, pendidikan kesihatan dan pemakanan untuk melakukan pencegahan. Datuk Pengerusi, yang telah kita lakukan selama ini untuk mencegah telah gagal kerana sekarang kadar diabetes misalnya kita tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kita perlu melakukan cara yang lain, approach, pendekatan yang lain dengan teknik dan metod yang lain. Pertama sekali saya menyatakan di sini bahawa saya menghargai usaha Kementerian Kesihatan misalnya menggalakkan orang bersenam. Tapi bersenam tidak sebagai polisi tidak dapat mencegah sakit jantung dan stroke dan lain-lain. Itu diketahui umum. Ada penjelasan yang panjang. Sebalik kerana makanan lebih penting, 70 hingga 80% pada makanan. Dan makanan saya merasakan Datuk Pengerusi kita telah silap, terutamanya kerana kita mengikut apa yang disebut piramid makanan. Piramid makanan telah dikritik oleh ramai pakar-pakar dan saintis. Kalau kita ikut piramid makanan, di mana kebanyakan makanan ialah cooked carbohydrates, karbohidrat yang dimasak, kita memang akan jadi obes dan diabetik. Sebaliknya, peranan zat lemak itu telah kita abaikan, kita telah silap. Masyarakat yang bebas daripada sakit jantung, orang Masai di Afrika, orang Samuru, orang kita juga dulu masa tahun 40-an 30-an, dan juga orang Amerika di awal abad yang lepas, makanannya lebih kurang 40% dari zat lemak. Sekarang kita faham sainsnya ialah zat lemak membentuk membran sel. Membran sel menentukan metabolisme. Metabolisme menentukan sama ada kita obes, kita diabetik dan lain-lain lagi. Jadi itu penting. Dan itulah kepentingan zat lemak yang telah kita abaikan. Zat lemak tepu tradisional, minyak kelapa, minyak palm kernel, minyak kelapa sawit, itu sihat. Minyak sapi itu sihat. Malahan lat, minyak daripada kincir juga sihat. Yang tidak sihat adalah minyak trans, minyak yang dibuat oleh manusia. Dan dalam konteks ini saya mengesyorkan supaya kita mempromosikan balik segala minyak tradisional tepu yang sihat tadi. Dan kita mengharamkan minyak lemak trans. Lemak trans, margarin dan juga shortening yang digunakan dalam industri kek, kuih dan roti, itu terbukti menyebabkan sakit jantung, stroke, obesity, diabetes, menyebabkan kanser dan sebagainya. Dan satu-satunya cara menghadapinya ialah mengharamkannya. Pengharaman lemak trans di Denmark, di Austria, di Holland, di berbagai negara Eropah Barat telah menunjukkan hasil yang baik dengan kos yang minimal, dengan gangguan pada masyarakat yang minimal. Mereka telah berjaya. Misalnya di Eropah Barat, kadar diabetes telah menurun walaupun di tempat lain di dunia meningkat, kita meningkat. Jadi caranya pengharaman lemak trans, walaupun mula-mula akan ada sedikit masalah, tapi long term gain dengan izin yang kita dapat di jangka panjang itu jauh lebih baik. Jadi kita galakkan kembali lemak-lemak tepu tradisional dan kita haramkan lemak yang berbahaya. Lemak tepu tradisional tadi, walaupun kebanyakan doktor tidak sedar dan tidak faham, sebenarnya sangat sihat. Saya ada banyak reference yang boleh kita tunjukkan bahawa itu sangat sihat. Dan Kementerian Kesihatan juga, saya silap, doktor-doktor, jururawat kerjanya memberitahu orang jangan ambil santan, jangan ambil minyak kelapa misalnya. Itu silap dan itu kena sebut. Keduanya gula. Saya nak sebut balik bahawa kalau kita sebab ini pencegahan pendidikan kesihatan, kalau kita tak memakai teori piramid makanan, yang kita pakai, saya syorkan kita kembali kepada saintis-saintis ulung seperti Dr. Mary Innick daripada University Maryland. Beliau saintis ulung yang pertama menyatakan lemak trans itu tak sihat, tapi beliau diketepikan kerana pendapatnya berlawanan dengan arus perdana masa itu. Kita kembali kepada teori-teori dan tokoh-tokoh yang telah disisihkan ini, kerana lama betul kita mengikut mainstream dengan izin arus perdana, dan kita ada dalam keadaan yang cukup teruk sekarang. Misalnya yang disyorkan oleh beliau ialah yang satu set makanan disebut desirable dan non-desirable dengan izin. Yang mana patut dimakan, mana patut tak dimakan. Jadi lemak yang tak sihat kita tinggalkan, kita ambil lemak yang sihat, kita seimbangkan zat omega 6 dan omega 3. Perlu kurangkan omega 3 dalam makanan kita. Sekarang makanan proses di Indonesia banyak omega 6, menyebabkan kita tak seimbang omega, lemak trans dan banyak gula digunakan sebagai preservatif. Dan isu terakhir saya nak sebut sikit dengan jelas ialah mengenai gula.
bahawa gula itu terbukti berkait dengan sakit jantung, strok dan lagi itu ada kajian sains yang cukup solid. Dan saya menyebut kerana hari itu menteri tidak ditanya dan tidak memberikan jawapan, maka sukacita saya menyebutkan satu paper, recent paper dengan izin, satu makalah yang terbaru yang memberikan kaitan langsung, direct relationship gula dengan diabetes. Diterbitkan dalam majalah Public Library of Science 1 PLOS 1 27 Februari 2013. The relationship of sugar to population level diabetes prevalence and econometric analysis of repeated cross-sectional data. Sanjay Basu et al. Daripada Sekolah Perubatan Universiti Stanford, Amerika. Stanford University adalah salah satu pusat penyelidikan perubatan yang paling ulung di dunia. Dan paper ini sangat kredibel. Makalah ini sangat kredibel dan menunjukkan jelas kaitan gula dengan diabetes. Tapi gula dengan segala penyakit lain telah diketahui umum, telah banyak paper. Saya ada buku yang cukup untuk menjawab semua soalan tadi. Jadi persoalannya begini, kalau kita menaikkan harga gula, orang kurang ambil gula, tapi orang tak faham, orang akan beli juga gula dengan harga yang lebih tinggi. Satu. Nombor dua, gula digunakan sebagai preservatif. Itu harus diatasi. Dan kalau kita tak atasi masalah itu, kita tak duduk dengan pengilang-pengilang makanan, itu tak akan selesai. Dan salah satu gula yang paling banyak masalahnya ialah high fructose corn syrup, dengan izin. Sirap jagung berfruktosa tinggi. Itu digunakan dalam minuman ringan terutamanya. Dalam 3-in-1 dan lain-lain lagi. Itu harus diatasi. Itulah masalah terbesar Amerika. Minuman ringan. Jadi untuk mengelakkan masalah dan masalah kesihatan yang timbul oleh gula, kita kena nyatakan dengan jelas minuman ringan bukanlah benda yang sihat. Kanak-kanak tak harus minum minuman ringan. Di sekolah tak harus dijual minuman ringan. Minuman ringan tak boleh dijadikan culture. Itu sangat-sangat penting. Dr. Fred Kumarau, saintis ulung Amerika juga telah menulis surat ke Kongres Amerika mengenai masalah ini. Minuman ringan menyumbangkan kepada 5,000 kematian kardiovaskular sehari di Amerika. Jadi Kementerian Kesihatan perlu menyatakan pendiriannya dengan tentang minuman ringan dan bahaya minuman ringan. Selesai masalah itu, barulah kita akan dapat kesan baik pengurangan gula tadi. Jadi dalam masa yang singkat ini, saya tutup lagi sekali, kita perlu berubah teori kita. Kita boleh sebut tentang bersenam, itu baik, tapi kita tak boleh jadikan dia sebagai polisi. 10,000 langkah kalau tak mahal sangat, boleh teruskan program, tapi itu tak akan menyelesaikan masalah. Kita kena ubah teori, ubah pendekatan, dan kita kena tinggalkan apa yang telah gagal selama ini, kita mulakan yang baru, dan kita selesaikan masalah ketidakseimbangan omega, kelebihnya omega 6 dalam makanan kita, dan gula dalam makanan kita yang terutama dalam makanan proses. InsyaAllah kita akan dapat mengatasi masalah ledakan penyakit tidak berjangkit yang telah setiap minggu merabut nyawa. Ya, baru 36 tahun setengah itu dah meninggal. Ya. Terima kasih banyak Datuk Musi. Ya. Kak Nawi.